aku kembali bersiaran. Hari ini ikut ride yang sama macam yang lepas. Lambat sikit tadi sikit. Sekarang dah pukul 6 dah. Sebab cuaca agak panas. Ini kita buat 15 km, 16 km dapat 17 pun okey. Tapi kalau raw itu 17 ke 18 km. So agak okey lah. Okey, so seperti yang dijanjikan, hari ni aku nak bercerita berkenaan dengan apa yang aku rasa best dengan Insta360 Go 2, ya, version 2, bukan version 1. Hari tu aku nyaris dah nak terbeli version 1. Nasib baik ada someone daripada forum, daripada Facebook bagi tahu yang version 2 nak keluar lah. So sebulan lepas tu keluar version 2. So nasib baiklah. Tapi harga dia jauh lah sikit sebab kalau version 1 tu 700 dapat dah. Tapi kalau version 2 double lah price dia. Hampir double. Okay, so hari ni aku nak bercakap berkenaan dengan apa yang aku suka dengan Go 2 berdasarkan kepada aku punya perspektif, bukan orang lain punya perspektif. Mungkin betul, mungkin salah, I don't care. If I'm right, I'm right. If I'm wrong, well, I'm dead wrong. So tak ada masalah dari segi betul ke salah, cuma pendapat aku, pandangan aku, dan dari segi experience aku menggunakan Go 2 untuk cycling. Okay, untuk pengayuh basikal ataupun orang Perlis panggil pengayuh gerek. Okay, kita kayuh gerek, kayuh. Alright. So kita nak bercakap berkenaan dengan kebaikan dia dulu. Alright, kita jumpa di sana. Perkara pertama yang aku suka berkenaan dengan Go 2 adalah saiz dia yang kecil amat banget. Kecil lah. So saiz dia adalah sangat-sangat kecil dan juga portable, kecil, mudah nak bawa, lebih kurang besar ibu jari. Aku tak suka bawa equipment besar-besar. Nak kena bawa DSLR ke, nak kena bawa even GoPro pun pada aku agak besar, kecuali GoPro Session yang okey lah, considerably kecil lah untuk GoPro Session. Tapi Go 2 ni lagi kecil. Go 2 ni lagi halus, lagi kecil, lagi senang nak simpan. Okay, itu perkara pertama yang aku suka, saiz yang sangat-sangat kecil. Sebab aku tak suka bawa benda banyak-banyak. Okay, so kalau boleh aku satu benda tu, aku nak buat semua benda. So itu aku punya style lah. Kalau korang suka nak bawa korang punya DSLR ke apa ke, itu korang punya hal. Aku punya hal. Alright, itu satu. Yang kedua yang aku suka lah, yang kedua adalah dia punya magnetic base dia, ataupun dia punya mount option dia lah. Walaupun mount option dia datang 3 jenis mount. Satu yang lekat kat topi tu, satu yang boleh lekat dekat cermin, dan satu lagi adalah pendant, magnetic pendant. Yang paling aku suka adalah magnetic pendant lah. Disebabkan magnetic pendant ni digantung dan dia lekatkan atas baju aku.
So disebabkan style aku lebih kepada FPV, cycling, so pendant ni adalah pada aku yang terbaik lah. Tapi mungkin boleh juga guna kalau kita lekat pada topi, pada kita punya cap, boleh mount pada cap, view daripada cap, daripada kepala. Tapi aku suka view daripada depan ni so far lah. Dan pada pandangan aku okey lah view dia. Okay, so nak guna pun guna senang. Pakai pendant dan terus lekat pada baju. Okay, itu yang kedua yang aku suka, adanya magnetic pendant dan mount option dia. Dan dia pun magnet. Dia punya body pun magnet. Okay, dan kita boleh lekat kat mana-mana saja. Bukan saja pada pendant tu magnet, tapi pada body GoTo juga dalam magnet. Kita boleh lekat kat mana-mana permukaan yang besi. Okay, so mudah untuk kita mount di mana-mana saja. GoPro Hero semua tak boleh, so GoTo boleh. Alright, so itu yang kedua. Kita jumpa lagi di depan. Okey, yang seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga, waterproof. Okey, so tak perlu nak kena sorok sana sini kalau hujan. Ya, walaupun SJ, walaupun GoPro pun waterproof, bagus dia ada option untuk dia adalah waterproof juga, kamera waterproof. Dan tak perlu risau nak simpan dia. Dan dia boleh rendam sampai 3 meter. Lagi tak ada masalah. Kalau korang berhenti kat mana-mana, air terjun ke apa ke, korang boleh rendam sekali dengan dia. So boleh ambil view underwater. Okay, so waterproof yang ketiga. So itu adalah kelebihan yang ketiga yang aku nampak sangat sesuai untuk kegunaan vlogging aku. Alright, aku nak panjat bukit dulu sikit je. So jumpa selepas bukit ini. Nak naik bukit. Okey, ambil nafas sikit. Apa lagi yang keempat? Yang keempat yang aku suka adalah dia punya noise cancellation. Dan disebabkan aku gantung aku punya kamera dekat leher. So dia punya mikrofon ni duduk di atas, ada dekat atas. So dia lebih mudah untuk capture aku punya voice lebih jelas. Dan juga dia punya audio condition, dia punya noise cancellation juga agak baik lah. Bukanlah yang terbaik, tapi agak baik. Di mana dia boleh capture suara aku dengan jelas. Di samping walaupun ada bunyi angin yang kuat. Dan juga bunyi kereta lalu lalang yang agak heavy kadang-kadang tu. Tapi suara aku masih lagi boleh di capture dengan baik. So ni cara aku bercakap dengan biasa saja. Tak adalah sampai nak menarik perhatian orang, tapi still boleh didengar. Sebab nanti orang kata orang gila pula bercakap seorang-seorang. So aku bercakap sambil santai-santai saja. Saya ada bunyi kereta, suara aku pun masih lagi boleh didengar. Mungkin dalam software boleh lagi kita tune, boleh remove ataupun mungkin reduce kita punya background noise. Tapi rasanya dah cukup dah, sebab aku jenis malas nak buat benda-benda tu semua. Kalau boleh aku ambil saja video aku, slap saja, tambah tag sikit-sikit, compile. Itu cara aku. Bukannya
24 jam kerja aku hari ni. Makanya aku harap aku punya periuk nasi dengan video ni. Cuma sahaja sonok-sonok nak kongsi pandangan aku ataupun aktiviti aku yang mana rajin aku nak kongsi. Okay, so itu yang keempat. Kita sampai di Surau Kemboja. Okay, so sekarang dah apa ya? Siapa aku punya ni? Sekejap, 6.5 6 kilometer. Okay, 6 kilometer. Alamak, ada anjing. Harapnya anjing tu baik lah. Okay, so yang kelima, nanti aku sembang lagi kat depan. Okay, angin kuat ni saja nak test lah. Sejauh mana dia boleh capture suara aku dengan angin yang boleh kata agak kuat. Tu kuat. So suara aku kalau kata masih boleh dengar lagi, okey lah. Itu just untuk test kalau dalam keadaan angin kuat dan juga kenderaan lalu lalang. Okey, audio test saja tu. Just nak tunjuk adakah audio ataupun suara kita masih lagi boleh didengar ataupun dah tak boleh dengar dah, ataupun langsung tak boleh nak guna. Okey, so ya, habis audio test. Kelima, apa benda yang aku suka lagi dia punya remote dia. Remote dia adalah charger, remote plus mount. So 3 dalam 1. Bukan, 4 dalam 1. Kita boleh jadikan dia sebagai remote control. Kita boleh jadikan dia sebagai quick menu access. Kita boleh juga jadikan dia sebagai mounting sebab dia ada dia punya kat belakang tu. Kalau korang tengok dalam review kan, dia boleh buka dan korang boleh buat shot yang special, boleh letak kat tepi jalan dan korang kayuh yang selalu orang buat tu. Yang itu memang cukup best. Aku tak try lagi lah, aku tak buat lagi lah. Okay, sat kayuh naik bukit sikit. Kayuh. Okay, so boleh buat mount dan juga dia ada tripod mount. Okay, dia ada tripod mount, boleh guna untuk kita mount ke tripod. So kalau korang rajin bawa tripod, aku jadi malas. So boleh lah nak mount, tapi sayangnya tripod dia tak waterproof. Kalau tripod waterproof, kalau kata dia punya casing tu waterproof, lagi terbaik. Dia tak waterproof, so nak simpan kena berhati-hati. Dan dia boleh charge juga. Saya rasa mungkin boleh 2-3 kali charge kot. Sebabnya kalau ikut testing tu, sekali pakai boleh record selama 35 minit mungkin ke 40 minit untuk sekali record, untuk sekali pakai sebelum kena charge. Okay, so dia punya battery case dia memang menarik. 3-in-1, 4-in-1 dan sangat-sangat berguna. Okay, so itu yang kelima, yang perkara yang agak aku okey lah. Dia memang design, dia ada engineer yang bagus untuk design produk ni. Bukan perfect, tapi a significant improvement from the previous version. Okay, so yang kelima. Nanti kalau ada yang keenam, kalau kita fikir, saya cerita lagi lah. So baru teringat 5 perkara yang aku suka dengan
go to. So kalau ada lagi nanti aku cerita lagi. Dan aku nak kayuh, menikmati kayuhan aku. Alright, see you kat depan. Sekali lagi kita lalu Pekan Changlun yang sesak. Waktu petang sesak yang hamat-hamat. Okay, suasana Pekan Changlun di waktu petang. Kacau. Hancur diet aku dengan Rian. Ya, aku punya video ni. Tengok lagi lah. Okey lah tu. Okey, ada lagi satu yang aku nak cerita. Mungkin agak aku baru teringat. Yang ketujuh kat. Dia punya stabilization dia. Walaupun dalam standard mode Full HD, standard mode dia aku rasa agak stable dari segi, walaupun dia digital stabilization, dia bukannya ada gyro untuk stabilizekan dia. So dia hanyalah digital, tapi standard mode pun dah cukup. Aku tak suka record dalam pro mode, sebab pro mode kalau korang transfer file dia pun satu besar, 1440, 1440. Dan juga bila korang transfer masuk dalam komputer, dia punya video dia adalah bulat. So korang kena masuk dulu dalam Studio 360, convert dulu, baru boleh korang pakai. So aku malas, aku tak suka 2-3 kali kerja. So itu sebab aku lebih suka record dalam standard mode, Full HD saja. Sebab satu, saiz dia pun tak besar sangat. Boleh kata besar lah, sebab kalau hampa record dalam Full HD 30 minit, katakan 3 minit lebih kurang dalam 700 meg. 3 minit, 2 minit lebih 3 minit 300 meg. So biasanya video aku bila aku compile end up hampir 5 GB. So kalau korang tengok je punya proses flow dekat situ, kalau katakanlah satu hari nanti aku nak buat full touring satu Malaysia, dan aku nak record aku punya perjalanan. So kalau aku nak limit video aku ke 5 gig, aku rasa video pun dah cukup besar lah. Dan kalau aku nak upload pun net jugalah, on the go. Korang nak upload 5 gig, nak kena cari wifi, nak kena cari tempat yang mana korang boleh upload video yang besar-besar ni. So itulah aku cuba cari flow video making aku supaya sesuai dengan aku punya kaedah
sesuai dengan aku punya flow. Dengan hampa aku tak tahu, dengan aku inilah flow aku. Nak yang simple, cepat, mudah. Tak perlu hanky-panky sana sini, video size yang terlalu besar. Sebab aku tahu kalau GoPro, video dia lagi besar. Mungkin dari segi kualiti gambar yang lebih cantik lagi lah kot. Tapi kalau ini korang tengok, ini sekarang ni pun dah pukul 7 dah ni. So matahari pun dah tenggelam. So inilah video ataupun gambaran yang korang boleh dapat dalam keadaan pukul 7 petang. Okay. Alright, so dah nak sampai rumah dah. Aku tak tahu dah berapa lama aku kayu dah 15 kilo lebih dah. 16 kilo 56 minit. So kalau korang boring dengar coleh apa nama aku punya review, korang dislike lah. Ikutlah, korang nak like ke dislike lah, ikut seperti hampa lah. Ini aku punya pandangan saja. Betul tak betul, itu aku punya suka lah. Korang tak nak tengok, mau tengok, itu korang punya suka lah. So just aku nak buang boring-boring aku kayu fizikal seorang-seorang. So adalah aktiviti yang aku buat sikit. Bila record video ni rasa kejap dia habis masa. So yalah, ini pun salah satu training aku later on. Sebab aku planning aku banyak. Nak pusing satu Malaysia, long term planning nak kayu. Yalah, pusing banyak-banyak negara. Aku nak melintas, ada motor. Dan aku nak biasakan proses slow ni. Okay. Ya, so habis bercakap berkenaan dengan apa yang aku suka dan tak suka dengan GoTo. Next nanti mungkin aku akan cakap benda lain pula. Mungkin dari segi tips and tricks. Ataupun mungkin aku bercakap berkenaan dengan basikal aku sekarang ni. Inilah basikal aku. Tu basikal touring aku. Kalau korang boleh nampak. Touring pun basikal Cina je. Apa nama brand? Windrunner. Touring Cina. China, made in China. Okay. Bolehlah short-short. Mungkin aku boleh bercakap berkenaan dengan banyak isu lain lagi aku boleh cakap. Pasal tips menguruskan badan. Sebab aku dulu gemuk 100 kilo. So aku determine nak kuruskan badan aku. Aku buat dalam masa 3 bulan, tinggal 70 kilo. So aku hilang 30 kilogram dalam masa 3 bulan. Bersungguh-sungguh buat. Sebab aku takut mati awal. Umur 30-an nak mati dah. Apa dah. So aku ada tips aku, mungkin aku boleh share sikit-sikit lah. Mungkin dia berkesan untuk aku, mungkin tak berkesan untuk hampa. Tapi kalau saja share, mungkin ada yang boleh ambil manfaat daripada apa yang aku buat. Okay, so kalau korang suka, korang sukalah. Korang tak suka, korang tak sukalah. Masing-masing punya pendapat. Alright, sekarang sampai dah rumah aku. Sikit saja lagi. Okay, so kalau korang suka aku punya style, yalah, boleh follow aku. Bukan ada saja channel basikal, pasal basikal, pasal cycling. Ya, uncle tu hari-hari kan basikal. Ada lagi benda lain. Kalau korang suka programming, aku ada pasal programming, benda-benda teknikal. Kalau suka pasal RC, remote control, pasal drone, aku pun ada juga minat pasal drone. So ikutlah. Saja-saja mencuba, bukanlah benda ni sebagai aku punya kerja utama aku. Kerja utama aku lain. Ini saja suka-suka dah bumur-bumur ni kan. Kongsi-kongsilah apa benda yang boleh dikongsi. Ada yang boleh dimanfaat oleh orang lain, ambil lah. Yang mana tak boleh nak manfaat tu, tinggal-tinggal lah. Okay, jumpa lain kali. Alright, bye-bye. Bye-bye. Wah, matahari tang.